hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. Ku putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna an-nabiyyin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin.
Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, apa khabar semua? Selamat pagi. Selamat pagi Malaysia. Cara rancangan TV ya. Baik, apa khabar semua? Adakah semua dalam keadaan sehat sejahtera pada pagi ini? Alhamdulillah, hari ini hari Khamis. Mungkin ada yang berpuasa sunat dan mungkin yang tidak berpuasa. Saya harapkan semua dalam keadaan bertenaga, dah sarapan apa semua. Sebelum kita meneruskan pengajian kita pada pagi ini, sebab apa nak nuntut ilmu ni kena dalam keadaan yang penuh bersedia tuan-tuan dan puan. Ya tak? Baik, jadi selamat datang saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat. Kita berhimpun kerana Al-Quran tuan-tuan dan puan. Kita berhimpun kerana Al-Quran. Ini adalah satu nikmat yang sangat besar buat kita. Dan insya-Allah jangan lupa kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita sebagai hamba di muka bumi ini untuk menjalani kehidupan dengan melakukan ibadah-ibadah yang dituntut. Contohnya seperti inilah, dalam kita nak membawa diri kita ini ke jalan yang benar, membawa diri kita ini ke jalan yang diridai Allah dan sebagainya. Jadi inilah salah satunya, kita mulakan harian kita dengan bacaan Al-Quran. Tabarakallah. Terima kasih semua yang sentiasa setia bersama saya pada setiap pagi, melainkan hari-hari yang tertentu lah, yang terkecuali kan. Apa-apa pun saya nak ucapkan terima kasih. Kalau tuan-puan tak adalah saya kat sini, betul tak? Kalau lah sebulan saya buat live tak ada orang tengok langsung, agak-agak saya nak buat lagi tak lepas tu. Mungkin ya, mungkin tidak kan. Yelah, dah tak ada orang tengok, tapi asbab, itulah kata asbab tu. Bila datangnya semangat tuan-tuan perempuan, maka datanglah juga semangat daripada saya sendiri. So benda tu seiring. Bila tuan-puan menunjukkan semangat tuan-tuan perempuan dalam nak menolak diri ini untuk tahu segala benda tentang ilmu Al-Quran dan sebagainya, khususnya untuk slot kita ni lah, ilmu tajwid ini. Bila tuan-puan menunjukkan tuan-puan ni rasa nak tahu, ingin tahu dan sebagainya, maka ianya membuatkan saya rasa lagi tertolak untuk share, untuk bantu tuan-puan untuk lebih faham dan sebagainya. Jadi terima kasih saya ucapkan. Saya tak pernah tanya lagi, ada ke yang tak pernah miss langsung saya punya sharing tajwid ni? Ada tak? Kalau ada ni memang dahsyat lah. Kan, memang tak pernah miss langsung. Memang tiap pagi dia mesti ada punya. Kalau tak ada pun dia mesti tengok ulangan. Ada tak yang macam tu? Jangan malu Ni saya tanya ni. Bukan cerita nak bangga diri ke apa, tidak. Kalau ada mungkin saya kita nak tengok sikit, supaya dapat memberi, orang kata apa, motivasi, memberikan, orang kata apa, suntikan semangat kepada sahabat-sahabat lain untuk terus bersemangat. Ada tak? Ke tak ada? Dari Selcom JB. Okey, baik, selamat datang semua. Alhamdulillah. Jangan lupa bantu saya untuk share dulu, boleh tuan-puan sama-sama kita sebarkan dulu pengajian kita pagi ini. InsyaAllah kita nak ajak ramai lagi, kita nak bantu mereka. Moga-moga dengan usaha kecil kita ni, usaha dakwah kita yang kecil ini dipandang oleh Allah SWT, dan secara tak langsung kita dinaikkan martabat. Bukan senang tuan-puan nak jadi insan yang dinaikkan martabat dengan asbab Al-Quran tu tuan-puan. Bukan benda senang. Tak pernah miss Ustaz. Okey, ada yang tak pernah miss Puan Suzy, masya-Allah. Puan Cik Intan. Jadi Alhamdulillah, moga-moga sahabat-sahabat lain pun begitu jugalah. Puan Zafia tertidur. Tapi tengok ulangan, alright. So sahabat-sahabat lain pun begitulah kan. Kalau kata tak dapat tengok pagi, boleh tengok ulangan. Dan biasalah kadang-kadang ada yang ada urusan kerja, saya faham tu. Tapi tak apa, walaupun kerja kita teruskan. Itu adalah kerja hakiki kita kan. Mungkin ada yang masih bekerja, itu adalah tugas hakiki kita. Tak boleh kita abaikan, kena teruskan juga. Cuma dalam masa yang sama kita cubalah selit mana yang mampu. Kalau tak boleh dapatkan semua, jangan tinggal semua, insya-Allah. Jadi sama-sama kita doakan agar kita semua ini berhimpun dalam satu keluarga yang ingin memajukan diri, ingin membantu kita, membantu diri sendiri tuan-puan. Tapi dengan adanya kelompok besar ni,
Dia sebenarnya saling support lah antara kita ni sebenarnya, kan. Walaupun kenal melalui alam maya je, tapi tengoklah macam mana Puan Sapiah dengan Puan Zurina kita, kan. Menyembang tu gaya macam dah kenal 5 tahun. Contoh, ya tak? Kan, berbalas-balas komen tu nampak macam dah mesra sangat, walhal tak pernah jumpa pun. Wallahualam lah kot dia pernah jumpa sebelum ni, kan. Tapi saya rasa macam tak, sebab seorangnya duduk di Singapura, ya tak? Baik, Alhamdulillah. Dan saya bacalah sikit-sikit ni pun ada yang kata Tuan Zaini kan, bekerja sambil jeling-jeling. Bukan senang nak buat, tuan-puan. Ni tengah buat kerja ni mata jeling-jeling tu. Kan, mata jeling-jeling tengok orang ngaji apa semua. Jadi itu adalah satu usaha yang sangat bagus. Kalau saya sendiri pun entah ya boleh buat gitu atau tidak, kan. Baik. So insyaAllah dah ramai sikit dah ni. Baik, jadi untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jom tuan-tuan dan puan sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Alhamdulillah. So insyaAllah tuan-tuan dan puan, moga kita kekal bersahabat lah. Okey, dan jangan lupa yang duduk di sekitar Ipoh tu, kalau terjumpa saya tu tegur-tegur lah. Di sekitar Ipoh. Saya yakin mesti ada ni, kalau ramai-ramai ni mesti ada serempak macam ni. Jangan udah buat-buat tak kenal dah lah ya. Kan. Tapi yalah, saya pun tak cam tuan-puan ni. So kalau jumpa tu tegur-tegur lah. Baik. Jadi insyaAllah untuk pagi ini kita nak sambung untuk bacaan semasa kita. Semalam kita baru saja selesai pada ayat 126. 126 surah Al-Baqarah. Dan untuk pagi ini kita nak sambung 2 ayat, tuan-tuan dan puan. Ayat 127 dan ayat 128. Okey, ayat 127, ayat 128. Alright. Surah Al-Baqarah, tuan-puan. Siapa yang ada Al-Quran boleh buka pada muka surat 20. Hari ni kita baru nak masuk muka surat 20. Masih awal lagi, tuan-puan. Boleh tolak lah. 604 muka surat dalam Quran. Kita baru selesai 20. Kita baru nak masuk muka surat 20. Ada berapa lagi tu? 604 tolak 20. Tuan-puan. Ya tak? Biar lambat asal selamat. Maksudnya jangan kita kejar kuantiti tu, nak banyak buat apa, tapi kita nak kejarkan kualiti bacaan tu. Itu yang lagi penting sebenarnya. Dia berbaloi lah. Walaupun kalau tuan-puan tanya saya, bila habis ni ustaz 30 juzuk ni, wallahu ta'ala a'lam. Selagi mana kita meletakkan diri kita sebagai orang yang ingin menuntut ilmu, kita bersabar dan tunggulah sampai habis. Saya pun tak adalah fikir bila kita, maksudnya nak estimate masa pun tak tahu bila. Tak boleh. Nak jangka tu tak boleh. Tunggulah, kan. InsyaAllah, dan saya harap tuan-puan semua tabah dan sama-sama kita khatam nanti 30 juzuk. Kita doakanlah kita semua panjang umur. Saya sendirilah yang selaku penyampainya. Doakan saya diberikan nikmat kesihatan berterusan. Okey. So tuan-puan bersamalah. Alright. Boleh dah? InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi insyaAllah ini dia
Surah Al-Baqarah ayat 127 128. Okey, tuan-tuan puan-puan yang tak ada Al-Quran boleh tonton di paparan skrin masing-masing. Alright. Dan jangan lupalah nota catatan kita. Dan yang baru join mungkin boleh intro sikit kan, daripada mana. Ada yang baru join ke begini? Boleh intro sikit kot kan. Kita nak berkenalan. Okey, so insyaAllah jom kita baca dulu tuan-tuan puan-puan untuk dua ayat ini seperti biasa. Kemudian kita akan pergi pada sesi bedah membedah lah. Alright. Adakah anda semua sudah bersedia, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya ni? Cuba komen sikit, kita nak tengok berapa ramai yang sudah bersedia ni pagi ni. Boleh? Kita nak tengok semangat sahabat-sahabat kita ni, insyaAllah. Hal antum musta'idun aw la? Semua bersedia ke? Okey. Sudah sedia insya-Allah. Jadi jom kita teruskan. Bacaan kita yang pertama, tuan-puan baca kuat-kuat kat rumah ya. Baca kuat-kuat, jangan malu, jangan segan. Okey, 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Okey, kita dah selesai untuk bacaan yang pertama. Baik, Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat yang follow saya, follow rapat. InsyaAllah kita teruskan untuk sesi bedah membedah kita. Dan saya harapkan tuan-puan bersedia, masih lagi bersedia dan bersemangat. InsyaAllah, jom kita. Okey, sediakan pen dan nota. Pen dan nota, pensel ke terpulang lah. Okey, nak pakai pensel boleh, nak pakai nota, nak pakai pen boleh, nak pakai pen marker pun boleh tuan-puan. Kan? Tapi jaranglah orang tulis kat buku tulis pakai pen marker je tak? Okey, jom kita. Okey, sedia semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. Baik, huruf waw baris atas. Huruf waw baris atas bunyinya wa, di sini satu harakat saja. وَإِذْ يَرْفَعُ. Huruf zal di sini tuan-puan, huruf hamzah baris bawah bertemu dengan zal yang mati. Kita kena matikan huruf zal ini dengan bagaimana caranya? Keluarkan sedikit hujung lidah, bukan keluar lidah, keluar hujung lidah. Wa iz
wa idh. Okey, untuk kita menyempurnakan sebutan ini kita kena selalu latih tuan-puan ya. Kena selalu latih. Kalau awal-awal tu rasa kekok-kekok tu biasalah. Okey, awal-awal. Baik. Kita teruskan. Yarfa'u. Baik, di sini terdapat huruf ra yang mati. Betul kan? Jadi kita sedia maklum bahawa ra ni dia ada dua sifat ataupun kita panggil dua alam kan? Dua alam. Maknanya huruf ra ni boleh jadi tebal atau nipis, betul kan? Secara asasnya kita akan melihat pada baris ra itu sendiri. Semalam saya ada explain tentang perkara ni. So tuan-puan masih ingat lagi kan? Huruf ra yang berbaris atas kita baca dengan tebal, ra baris depan, ru kita baca dengan tebal juga. Ra yang baris bawah baca ni nipis, ri. Baik. Jadi sekarang ni ra ni mati. Betul kan? Ra ni mati. Jadi kita tak boleh guna yang asas tu dah. Ra baris atas tadi. Cara untuk kita menentukan ra ni yang sekarang ni, ra yang mati ni ialah dengan melihat huruf sebelum dia. Kita nak lihat siapa, tengok huruf sebelum dia siapa? Huruf ya. Dan kita tengok baris pada huruf ya tu. Dia sebenarnya bukan tengok pada huruf. Kita tengok baris pada huruf sebelum. Saya ulang, kalau ra yang mati, kalau ra yang mati, kita tengok huruf sebelum dia tu baris apa. Tujuannya apa? Untuk kita tentukan sama ada ianya dibaca tebal atau nipis. Okey. Jadi bila kita tengok pada ya ni dia baris apa? Tuan-tuan puan-puan, dia baris atas. Jadi ra ini dibaca dengan tebal. Sebab apa? Sebab ya tu baris atas. Andai kata ya ni baris depan, yur pun sama, dibaca dengan tebal. Cuma kalau bayangkan ya ni baris bawah lah, contoh kan, dia jadi nipis ke tebal? Semestinya ni nipis. Nampak? Walaupun kita tengok huruf sebelum ra tu, ra mati ni kan, kita masih lagi menggunakan asas dia tu. Ra baris atas, ra baris depan tadi. Boleh nak? Jelas ke? Okey, so ra ni dibaca dengan tebal. Wa idh yarfa'u. Maka bila saya sebut tebal, janganlah lepas ni kita baca begini. Wa idh yarfa'u. Nampak? Yar bunyinya longgar. So kita nak elakkan itu sebenarnya. Okey, kita nak elakkan bunyi longgar itu sebenarnya. Jadi perlukan pemahaman yang betul lah. Okey. So tebal. Yar. Wa idh yarfa'u. Jelas tak sangat ni? Alright. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Fa'u. Huruf fa baris atas fa. Huruf ain baris depan u. Huruf ain baris depan u. Jadi huruf ain ini, ingat tuan-puan, macam mana caranya? Sempitkan pada bahagian kerongkong kita. Okey? Sempitkan pada bahagian kerongkong. Bukan hidung nah. Bahagian kerongkong. Yarfa'u. Fa'u. Yarfa'u Ibrahimul. Okey. Ba yang mati di sini qalqalah sughra. Qalqalah kecil. Sughra ni maksudnya kecil. Maknanya lantunan yang berlaku, qalqalah ni lantunan. Lantunan yang berlaku pada ba yang mati ni adalah secara ringan ataupun kecil tu tadi, saghir. Ataupun bahasa yang biasa kita dengar sughra lah. Okey. Macam mana praktikal dia? Layan sahaja. Layan je. Iba. Tak perlu tekan-tekan. Iba. Jangan tekan-tekan dia. Wa idh yarfa'u Ibrahim. Gitu. Dapat tak? Iba. Tapi jangan dibuat-buat lah bunyi tu. Iba. Maksud saya tadi, itu yang saya kata melayan tu. Santai je. Ibra. Itu adalah kaedah untuk kita menyebut hukum pada qalqalah sughra. Boleh? Okey, kemudian ra di sini tebal ke nipis tuan-tuan puan-puan? Ra ni. Ra baris atas ni. Ini tak payah tanya lah ya tak? Tuan-puan dah mahir no, kacang no katanya tu. Okey.
Ra ni dibaca tebal. Sebab apa? Dia baris atas. Walaupun dia mat asli seperti yang kita lihat sekarang kan. Ni alif mat kecil ni. Tak kisahlah dia mat asli ke bacaan tanwin ke, selagi mana dia baris atas tetap dibaca dengan tebal. Itu yang kita kena faham. Boleh tuan-puan So untuk ra itu adalah ra tu mat asli. Nampak alif mat kecil tu. Kejap tuan-puan saya nak pasang mouse sekejap. Okey. Alright. Okey, sambung balik. Ibra. So ra ni tadi mat asli, clear Dan hi di sini mat asli juga. Ni ada huruf ya mat, nampak ni? Ni kepala huruf ya tuan-tuan Ni kepala huruf ya. Kemudian sebelumnya ha baris bawah. Ni ha apa ni? Ha simpul. Jadi ha simpul ni kita baca macam mana? Tanpa ada unsur kepedasan. Okey, tak adalah bunyi pedas-pedas tu. Ibrahim, tak mau. Alright? Baca biasa je. Ibrahimul qawa'ida minal bait. Okey, boleh. Ibrahimul baik, mul mim pada depan ni terus loncat masuk pada lam yang bertanda sukun ini. Okey, boleh tak ni? Apa namanya? Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul ataupun di sini juga disebut sebagai izhar qamari. Izhar qamari iaitu menjelaskan. Izhar ni maksudnya jelas, menjelaskan sebutan lam di sini. Kalau dalam kitab-kitab lama sebenarnya namanya ditulis izhar qamari. Cuma orang kata apa, istilah ni lebih meluas pada ni lah masyarakat Melayu kita ni dengan nama alif lam qamariyah. Okey, jadi nama lainnya turut disebut izhar qamari. Boleh nak? Jadi nanti kalau ada siapa-siapa yang sebut izhar qamari tu, janganlah macam terkejut benar kan. Macam benda tak pernah belajar pun kan. Ustaz Adi tak pernah sebut pun. So kali ni dengar baik-baik, izhar qamari dan alif lam qamariyah adalah benda yang sama. Boleh nak? Boleh tuan-tuan? Okey, sahabat-sahabat yang baru masuk, mai jemput, sila-sila. Ada ruang kosong di belakang tu. Kursi penuh lagi. Okey, mulqawa, huruf qaf. Huruf qaf pada atas ni huruf yang tebal selamanya. Huruf qaf pada atas, huruf tebal selamanya. Jelas ni? Jadi kita sebut tu biar betul-betul tebal. Qa. Tapi tak perlu muncung. Ingat, huruf qaf ni bukan daripada bibir mulut. Tak perlu kita muncungkan dia. Boleh? Ibrahimul qawa, huruf qaf baris atas, qa tebal selamanya tapi tak perlu muncung. Alasannya apa? Sebab dia bukan berbaris depan, dan yang kedua, dia bukan daripada makhraj bibir. Okey, clear ni. Qawa'ida, wa ni mat asli. Wa mat asli, nampak ni alif mat sebelumnya baris atas. Aida minal bait. I sempit kan macam biasa. Da baris atas bunyi da lah. Alright. Minal. Ni sini. Ni nampak ni. Ni apa dia? Alif lam qamariyah ataupun izhar qamari tadi. Sama aja ya. Jangan usah pening-pening. Izhar qamari. Qa huruf Q. Qamari. Qamar lah, sama aja. Qamariyah dengan qamar. Qamari, qamariyah. Benda yang sama. Baik. Aida minal bait. Minal bait. Nal tu. Itu kata jelas tu. Kemudian bait. Kalau kita berhenti pada kalimah bait ini, alright, nama hukumnya madlin. Kalau kita berhenti pada ta ni,
Macam mana madlin ini berlaku? Apabila kita berhenti pada perkataan yang terakhir. Contoh, kita nak berhenti pada perkataan al-bait. Baik. Bila kita nak berhenti pada perkataan yang terakhir dan sebelum huruf terakhir yang kita matikan itu terdapat bacaan lin. Nampak ni? Kita nak berhenti pada ta. Kita nak matikan bunyi pada ta. Baiti. So, bila kita matikan bait. Betul? Kita akan matikan pada bunyi ta tu. Dan sebelum ta tu terdapatnya bacaan lin. Iaitu bai ni. Nampak ni? Jadi, baru cukup syarat. Bila dah cukup syarat ni, baru boleh kita kata madlin. Madlin. Ni baru mad. Boleh tuan-puan? Jadi kita kena fahamlah madlin ni berlaku ketika waqaf saja, ketika berhenti sahaja. Boleh? Ketika berhenti sahaja. Kalau tak berhenti, tak jadi. Andai kata kita sambung kan, contoh, minal baiti wa isma'ilu rabbana, kan? Kita sambung. Jadi apa yang berlaku di sini, bacaan lin. Itu je. Dah hanya bacaan yang lunak, bacaan yang bersifat lunak. Itu je. Dia bukan madlin. Jadi kita kena faham betul-betul. Madlin akan berlaku ketika berhenti. Kalau tak berhenti, dia akan jadi bacaan lin. Bai. Boleh tuan-puan? Jadi untuk kita fahami secara keseluruhan apa yang saya sebutkan ni, kenalah kenal huruf lin, kenalah tahu pula kan. Kena kenal huruf lin, macam mana formula dia, macam mana ciri-ciri dia. Itu asas lah tuan-puan. Saya dah pernah sebut sebelum-sebelum ni. Ingat lagi kot kan? Alright. Minal baiti wa isma'il. Baik. So, kalau kita sambung, yang tadi tu saya cerita kalau berhenti lah. Kalau berhenti jadi madlin. Jadi madlin ni boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat. 2, 4 atau 6 harakat. Pilihlah. Pilihlah yang mana satu. Okey? Macam lagu raya kan. Pilih. Nak 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Cuma kalau kita membuat pilihan 2, 4, 6 tu, kalau kita pilih 4, maka kita selaraskan semua 4. Maknanya kita jumpa mat lepas tu semua 4. Madlin ni lah. Okey? Itu antara yang terbaik caranya, kaedahnya. Minal baiti wa isma'il. Okey? Minal baiti wa isma'il. Okey, boleh? Ti baiti wa isma'il. Wa pada atas bunyi wa Isma'il. Huruf sin ni macam biasalah, is. Matikan macam tu je. Jangan keluar ujung lidah, sebab ni bukan huruf sa ya. Huruf sin biasa je. Mim bunyinya ma lah, baris atas 2 harakat ma asli, disebabkan ada alif mat di sini. Nampak ni? Ail. Baik. Ail ini ma'arid li sukun kalau berhenti. Kalau berhenti jadi ma'arid li sukun. Kita berhenti pada lam dan sebelumnya ada mat asli. So itulah dia ma'arid li sukun. Tapi syaratnya berlaku ketika berhenti. Ketika berhenti. Kalau tak berhenti, wa isma'ilu rabbana taqabbal. Apa yang berlaku di sini? Mat asli sahaja pada i tu. I mat asli. Tapi bila kita ail berhenti, mat arid lisukun 2, 4 atau 6. Okey, kadar harakat dia. Baik, saya baca dulu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Boleh? Kita berhenti dulu kat sini, kita baca sama-sama. Boleh tuan-puan Kita mulakan dengan isti'azah. Sedia 1, 2, mula. Wa idh kita mula isti'azah. A'udzubillah. Sekali lagi. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahim
Ismail. Gitu. Alright. Baik, nanti sekarang kita nak sambung balik, kita ambil pada wa Ismail. Kita teruskan dulu Rabbana kat sini. Rabbana, huruf ra pada atas tebal. Jangan Rabbana. Ra, tebal. Rabbana taqabbal minna. Rabbana, Rabbana, Rabba. Huruf ba bersabdu ni. Rabba, Rabbana. Namat asli. Nampak ni alif mat sebelumnya baris atas. Taqa, taqa, taqa. Huruf ta pada atas ta. Qaf. Huruf qaf pada atas qa. Tebal selamanya. Huruf qaf tebal, jangan taqabbal. Tambah taqa. Kan? Rabbana. Kalau bayangkan kita lembikkan bunyi kat sini. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Tuan-puan dengar bunyi leweh dia tak? Wa isma. Bayang saya baca bunyi yang sama sebiji, cuma saya mengurangkan sifat-sifat yang ada pada huruf. Wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Saya ulang, tuan-puan detect kat mana yang longgar? Wa Ismail. Okey, saya ulang. Wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Saya baca sama je, kan? Tapi tuan-puan pun dapat beza. Bila kita faham dari sudut ilmu secara keseluruhannya tu, kita akan nampak, kan, bila kita faham. Kalau kita cerita tanpa kefahaman, memang kita tak boleh nak urai lah, kita tak nampak lah kat mana bunyi kesilapan tu. Tapi bila kita dah faham, kita dah belajar, maka kita akan dapat kesan kesalahan-kesalahan yang berlaku. Betul ke tak? Kan? Jadi bila kita dapat detect kesalahan tu, kita kena bangga dengan dia sendirilah. Maknanya kita ada kefahaman tu. Kefahaman tu sampai pada kita, sampai orang kata apa, kita boleh kesan kesalahan pada bacaan oleh si pembaca tu tadi. Jelas ni? Nampak bunyi ni tak? Huruf Ain, saya longgarkan daripada huruf Ain tadi, kan? Boleh? Bacaan leweh. Leweh ni apa bahasa Melayu, apa seerti dia? Siapa tahu? Bunyi macam longgar lah, leweh je bunyi. Tu macam bunyi nak tak nak lah nyebutnya. Kok ada sahabat-sahabat boleh bantu maksud leweh tu? Saya entah mana dapat perkataan pun saya lupa. Kadang-kadang nyembang-nyembang dengan keluarga family tu biasa nyebut leweh. Bunyi kendor. Bunyi kendor. Kan tanya pula kendor tu apa tak? Kendor ni macam longgar lah. Kendur. Boleh? So kalau kita baca, kita menyempurnakan sifat-sifat dia, bunyi dia okey lah. Wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Taqabbal minna. Qa, nampak? Walaupun kesilapannya pada qa saja, tapi dia efek tau satu perkataan tu. Taqabbal. Padahal ba tu betul je, lam tu betul je. Perasan tak? Tapi sebab huruf-huruf yang orang kata apa, yang menjadi satu bunyi yang memang dominan pada bacaan tu, bila qa hilang sifat tebal dia, habis. Kita nampak rosak tu bunyi perkataan tu. Macam tu lah ibaratnya. Alright. Ngada-ngada je. Mungkin lah. Al-sifatu al-ngada-ngada. Itu dia. Taqabbal min. Tu. Bunyi gitu lah kot ya. Tak ada rasa bangga. Okey, apa penting pun bersyukur. Maksud saya bangga tadi tu seronok lah kan. Kita rasa bangga sebab kita dapat kefahaman tu. Okey, kena bangga lah kalau kita dapat kefahaman tu, ya tak? Alright. Rabbana taqabbal minna. Gitu. Taqabbal, huruf lam mati. Okey, huruf lam mati. Nampak ni? Bal. Tu je bunyi dia.
Rabbana taqabbal minna. Nun bersabdu kat sini, nampak? Kena dengung tuan-puan kena dengung, wajibul ghunnah. Kemudian bila kita nak berhenti, berapa harakat kat sini? 2 harakat. Apa hukumnya? Mad asli. Okey, hukumnya mad asli. Rabbana taqabbal minna. 2 harakat mad asli. Kalau sambung tak jadilah mad asli. Dia kalau berhenti je mad asli. Boleh? Baik, kita baca dulu. Wa Ismail. Sedia semua? 1, 2, mula. Wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Selesai. Okey, boleh. Innaka antas sami'ul alim. Nun bersabdu lagi. Kena buat apa? Kena dengung macam biasalah kan. Innaka antas sami. Ka, huruf kaf tuan-puan ni apa dia? Ulang lagi tak? Ni huruf kaf baris atas. Bunyinya ka ni. Cuma saya nak tanya ni yang dalam ni. Ini rasa dah berbuih mulut nyebutnya kata. Kan istilah orang dulu. Berbuih mulut nyebutnya. Dalam ni kepala huruf kaf. Ingat tuan-puan dalam ni kepala huruf kaf, bukan huruf hamzah Mesti ada yang baru tahu pagi ni kan. Yang dah tahu ni sebab dah biasa dengar dengan saya ataupun dah pernah belajar dengan guru-guru lain sebelum ni. Mungkin ada yang baru pertama kali ikut saya pagi ni. Saya nak bagi tahu ni, dengar baik-baik. Huruf kaf ni yang dalam dia ni bukan huruf hamzah, walakin, tetapi ini adalah huruf kaf, kepala huruf kaf. Gitu. Boleh nak? Jadi pahatkan dalam ingatan masing-masing. Innaka antas sami. Nun mati bertemu ta. Nun mati bertemu ta. Ikhfa hakiki. Apa maksud ikhfa? Sembunyi. Hakiki ni maksudnya sebenar-benar ataupun hakikat dia. Bunyi sebenar pada nun tu kita sembunyikan. Itu dia nak bagi tahu kita. Baik. Jadi macam mana nak sembunyikan? Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Ingat tu sampai bila-bila. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Ya. Asal bunyi an, tapi kita nak sembunyikan, jadi bagaimana? Ni, hujung lidah kita ni terapung aja. Terapung. Dia orang pergi, apa pergi silahnya? Dia tak ke atas, dia tak ke bawah. Dia tengah-tengah tu tergantung. Itu saya nak sebut tadi sebenarnya. Terapung pula. Tak kena istilah tu. Bukan terapung tuan-tuan. Tergantung. Betul. Lidah tu tergantung. Okey, ini punca sebab siapa suka terjun kolam ni? Puan Puan Sophia terjun kolam dah tu. Kalau silap terjun kolam. Bukan terapung tuan-tuan. Ni apa nama? Tergantung. Nun mati ni tergantung. Anta. Cuma bila kita nak sembunyikan nun ni, janganlah kita orang tak apa, disebabkan ikhfa hakiki ni kena sertakan dengan dengung juga tuan-puan ikhfa hakiki ni mesti kena dengung 2 harakat. Cuma dengung yang berlaku di sini jangan orang kata terlalu tebal bunyi dia. Antasami. Itu kalau terlalu sangat. Kalau terlalu kurang sangat dia akan jadi antasa. Antasa. Nampak? Sebenarnya saya sebut huruf nun tu tapi sebab nak nampakkan syarat dengung tu, saya melebihkan bunyi dia tu. Konon-konon ada dengung lah. Contoh macam ni. Innaka antas sami'ul alim. Innaka an. Saya sebut macam mana? An. Tapi pada hakikatnya saya menzahirkan sebutan nun tu juga. Jadi macam mana kita nak fahami maksud ikhfa tadi? Ingat, lidah tergantung.
innaka antas sami'ul alim. Dapat tak ni? Boleh? Clear ke? Okey, ikhfa hakiki ni kita dengungkan dengan bunyi yang ringan saja, tak perlu kita memberatkan bunyi. Okey? Boleh? Baik. So, practice. Anta. 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 Sebab kalau kita lihat dalam kitab-kitab sendiri, maksud ikhfa ini adalah dia di tengah-tengah tau. Ikhfa ni di tengah-tengah. Maknanya dia di perantaraan izhar dan idgham. Kan dalam hukum dia ada izhar, jelas, idgham, memasukkan. Jadi ikhfa ni duduk di tengah-tengah. Itu cara dia. Itu dari sudut teorinya lah, pengenalan dia. Cuma ianya lebih kepada praktikal juga sebenarnya, untuk kita mendapatkan hasil bunyi yang baik. Boleh nak? Innaka pastikan bunyi a tu betul dulu. Antas sami'ul alim. Masih praktis lagi. Tak apa, lama-lama nanti mesti boleh. InsyaAllah lama-lama mesti boleh. Kena yakin je. Okey? Awal-awal mungkin rasa kekok sikit. Alright? Gitu. Innaka antas sami'ul alim. Kenapa saya cerita benda ni? Sebab ikhfa hakiki ni lah paling hardcore sekali bila nak buat. Macam-macam passion bunyi. Contohnya selalunya lah, kesilapan yang biasa, pengalaman saya lah, saya bukan cerita orang lain, ni pengalaman saya. Bila kita mengajar ni, kita tahulah bunyi orang baca tu, dia jadi terlalu berat. Innaka antas sami'ul alim. Nampak? Dengung tu dah betul dah, ikhfa tu dah betul dah. Cuma kadar dengung itu dilakukan terlalu menonjol sangat. Maksudnya kaedah tu bukan di situ sepatutnya, ada di tempat lain. Okey, ketika mana nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf isti'la, huruf-huruf yang bersifat tebal, baru kita membunyikan dengung itu seperti yang tadilah yang saya contohkan tu, yang tebal tu. Contoh nun mati bertemu qaf, min qarya, min qa, tu baru tebal. Min ti, baru tebal. Dia bertemu dengan huruf-huruf bersifat tebal ni tadi. Tapi itu tak apalah, nanti kita jumpa contoh, saya akan tunjukkan. Baik, sambung lagi. Jelas ikhfa hakiki. Minta maaf lah, lama sikit explain kat sini. Nak bagi faham. Jadi ianya merujuk kepada keseluruhan semua hukum ikhfa. Okey. Baik. Tas-sami'ul alim. Di sini alif lam syamsiyah. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antas tassa. Huruf sin bersabdu ni. Ini alif lam syamsiah. Loncat terus huruf ta ni masuk dalam sin. Kemudian mi ni mad asli, huruf ya mad sebelumnya baris bawah. Ul alim, ul huruf ain baris depan masuk dalam lam ini. Ul izhar qamari, alif lam qamariyah. Maaf, saya biasakan sebut alif lam qamariyah lah, supaya tuan-puan rasa tak pening ni tak. Okey, sami'ul alim. Okey, sami'ul alim. Huruf ain baris atas, lim kat sini mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun. Ma'alif sukun ni ingat tak saya sebut tadi berapa kadar dia? 2, 4 ataupun 6. Alright. In
innaka antas sami'ul alim. Terpulanglah tuan-puan nak pilih 2 ke 4 ke 6. Okey, boleh pilih. Cuma macam saya sebutkan tadi, kena selaraskan. Kalau kita milih 2, maka 2 pun semualah 2. Kalau 4, semua 4. 6, semua 6. Itu sebaiknya. Okey, sedia semua? Kita baca dulu. Innaka, ini sampailah alim. Boleh? Sedia semua? 1, 2, mula. Innaka antas sami'ul alim. Okey. Baik. Kita sambung lagi. Habis ayat 127, kita pergi pada ayat 128. Rabbana waj'alna muslimain. Baik. Rabbana, huruf ra baris atas. Nak kena tebal ke nipis? Ini ustaz tak payah nak tanya ustaz. Dah tahu benar dah. Huruf ra ni mestilah kena tebal sebab dia baris sebab baris atas. Okey, ra ni tebal tuan-tuan, sebab dia baris atas. Kemudian ba ni bersabdu. Rabba samalah macam kat atas ni. Okey. Na ni mak asli. Rabbana, Rabbana, na mak asli. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Baik. Waj'alna. Di sini huruf wa baris atas masuk terus pada jim yang mati ini. Waj'alna, waj. Apa ni tuan-puan? Qalqalah sughra, lantunan yang kecil. Syarat dia macam mana kaedahnya? Bukan syarat, sorry. Kaedah dia santai sahaja, layankan aja. Waj'alna. Tuan-puan ikut sekali, buat. Jangan malu, dia kena praktis tuan-puan, dapatkan feel tu. Waj'alna. Jangan duk tekan-tekan punya waj'al. Rabbana sampai terkeluar-keluar tu. Kalau yang pakai gigi palsu tu mau terpelantin pula dah nak kena masukkan gigi tu balik. Contoh, ya tak? Okey. Ni tak ada kaitan di antara yang hidup dan mati Contoh, nampak tak? Kita terlalu melonjak-lonjak bunyinya tu, sampai tak perasan menyembur Elio. Yang pakai gigi palsu terkeluar. Tak kena air orang kata, ya tak? Okey, Rabbana waj'alna. Itulah dia. Kaedah untuk membunyikan qalqalah sughra. Baik. Alna, huruf ain baris atas. Macam biasa kena sempitkan. Alna, matikan lam kat sini. Nun baris atas, mat asli lah. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Rabbana waj'alna muslimaini. Okey, muslimaini. Boleh? Sin yang mati ni bunyinya mus lah. S, huruf S, gitu je, tak perlu keluarkan hujung lidah. Baik, lam baris bawah li. Maini. Maini apa dia tuan-tuan? Bacaan lunak, bacaan lembut. Okey, ataupun istilah Arabnya kita sebut bacaan lin. Okey, bacaan lin ni maksudnya lunak, lembut. Boleh tuan-puan Muslimaini. Boleh tuan-puan? Maini laka. Okey tuan-puan, boleh Muslimaini. Kalau berhenti dia jadi mat lin, macam kat atas tadi. Ingat tak penerangan saya sebentar tadi? Muslimain. Kalau berhenti jadi mat lin 2, 4, 6. Kalau tak berhenti, muslimaini laka.
kita sambung kan. Bila sambung tu dia jadi bacaan lin sahaja. Gitu. Nilaka wa min dzurriyyatina muslimaini laka. Huruf lam balik atas, huruf ka balik atas. Laka wa min dzurriyyatina. Nun mati bertemu zal. Tuan-tuan perempuan, laka wa, ni semua ni satu harakat saja Laka wa min, nun mati bertemu zal. Apa hukum dia? Sama macam ke atas ni. Nun mati bertemu ta, nun mati bertemu zal. Hukumnya ikhfa haqiqi. Dan ianya dilakukan secara macam mana? Dengungnya tu jangan kita tebalkan dia. Jangan tebalkan dia. Wamil. Nak buat pun rasa tak sanggup nak buatnya tu. Wamil kan, mana maunya naik huruf itu. Sebab ni huruf zal tuan-tuan. Huruf zal ni bersifat nipis, istifal. Bersifat nipis. Maka dengung yang berlaku sebelumnya itu kena nipis seiring dengan sifat huruf zal itu sendiri. Minzu. Nampak tak? Minzu. Dan huruf zal ni jangan lupa kena apa? Keluarkan hujung lidah. Itu dia. Boleh? Wa min dhu. Huruf zal keluar hujung lidah tu. Usahlah keluar semua lidah. Okey, sekarang temperanjat suami kita yang mak-mak ni hati-hati baca nak sebut huruf zal ni. Tadi dah lah gigi terkeluar satu hair. Bayangkan kalau tadi tu gigi tu terkeluar tak sempat nak masukkan balik. Lepas tu pula sebut huruf zal ni salah. Keluar pula lidah penuh, masya-Allah. Okey, terkejut orang nanti. So huruf zal ingat. Keluarkan hujung lidah. Itu dia. Nun mati bertemu zal. Ingat lawak-lawak juga, tapi kena ingat. Nun mati bertemu zal tadi, milzu. Jangan tebalkan dengung di situ. Boleh? Clear nah? Okey, macam biasa soalan tuan-puan. Soalan kacang rebus telur intan macam biasa. Soalan kacang je pagi ni. Ra ni nak baca tebal ke nipis? Ra ni nak baca tebal ke nipis? Okey, sila jawab tuan-tuan perempuan di ruangan komen. Kalau tebal kenapa? Kalau nipis kenapa? Silakan. Maksudnya ada alasan dia sekali syarah dia. Jawab dulu baru ketawa. Faham tak soalan saya? Huruf ra tu nak baca huruf mana? Ini rasanya dah banyak kali ulang tajuk ni ra ni. Kita nak tengok sikit. Ingat lagi tak? Apa jawapannya tu? Huruf ra tu yang bersabdu baris bawah tu nak baca tebal ke nipis? Okey, alhamdulillah. Jangan tiru jawapan kawan tak boleh.
Type tu sambil pejam mata. Kalau type sambil pejam mata, entah apa benda keluar tu kan. Mau keluar emoji monyet bergayut lah, bunga terbang lah. Jawab dulu sahabat-sahabat semua ya. Tak apa, saya bagi masa, jangan risau. Puan Suzy kata soalan senang. Bagi yang susah sikit. Masya Allah. Okey, baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat yang memberi respon. Terima kasih atas usaha tuan-puan. Dia biasalah soalan ni bila ditanya, kalau kita dapat jawab dengan perincian yang tepat, kita seronok tuan-puan, tak? Mesti seronoknya. Tapi biasalah belajar daripada kesilapan. Mungkin ada yang betul pada hari ini adalah asbab silapnya pada tempoh-tempoh yang lalu. Betul kan? Okey, baik. So, bismillahirrahmanirrahim. Untuk ra ini dibaca dengan nipis. Huruf ra ni dibaca dengan nipis. Sebab apa? Sebab ra ni masih hidup, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi, yang disayangi dan dirahmati Allah. Okey, huruf ra ni masih hidup, tuan-tuan, puan-puan. Jadi bila ra ni masih hidup, kenapa saya kata masih hidup? Sebab ada baris padanya. Nampak ni? Ra ni baris apa? Baris bawah. Kita jangan terpengaruh dengan simbol sabdu yang ada ni. Tak perlu. Jangan terpengaruh. Selagi mana ra tu hidup, biarkan dia hidup. Jangan kita musnahkan kehidupan dia, kita bunuh dia, tuan-puan, kita ambil huruf sebelum dia, tuan-puan. Jangan. Okey? Maka tak perlulah tengok huruf zal ni. Itu je ceritanya sebenarnya. Okey? Zurri. 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 Cuba sebut. Dapatkan bunyi zurri tu. Okey? Boleh ni? Jangan kalau tebal jadi macam mana? Wa min zurri. 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 Dia biasanya kesalahan dalam tebal nipis huruf ra ni, biasanya orang silap kat mana tau? Yang sepatutnya tebal dibaca nipis. Itu selalu kesilapan. Yang sepatutnya baca tebal dibaca nipis. Sebab kita punya lidah orang Melayu ni dia memang lebih ke arah bunyi-bunyi nipis ni. Itu realiti dia. Jadi bila kita belajar, bila kita fahami konsep dia tu, baru kita dapat nilai lah perbezaan antara dua keadaan tu, tebal nipis tu. Boleh faham tuan-tuan jadi ingat, ra ni tak kisah dia bersabdu. Jangan kita rasa pening sebab ada sabdu ni. Tak perlu pening. Selagi mana dia hidup dengan baris lah, sama ada baris atas, baris bawah, baris depan, kita hanya berpandukan formula asas tu balik. Baris atas tebal, baris depan tebal, baris bawah baru nipis. Itu je. Alright? Sebab dia hidup, jangan kita bunuh dia. Itu sahaja. Okey? Puan Zurina ya bedu katanya. Saya tertarik dengan statement Wallahualam lah. Okey, saya tertarik dengan statement Tuan Suhaimi tadi. Dia kata apa? Kalau tu kita nak sebut zal ni tadi, huruf zal. Biasalah. Orang kata apa? Baru nak praktis, huruf zal ni nak keluar ujung lidah. Tapi menjadi masalah kepada mereka yang memakai gigi palsu ni tadi. Ialah jarang buat. Orang tu baru-baru ikut izin ngaji ni, lepas tu baru nak latih lidah tu keluar. Tapi bukan keluar sikit je lidah tu, udah terseradung gigi tu. Tertolaknya gigi tu keluar. Jadi itu pun hati-hati juga tuan-puan. Walaupun ceritanya macam tak logik, tapi betul juga. Mizu dah terjeloi gigi keluar. Tapi tak apalah. Kalau kita seorang kat rumah, kita praktis, masuk balik gigi tu, buat balik. Ini ceritanya kalau yang tengah baru nak praktis tu lah ya. Ini bukan nak cerita siapa-siapa, tak. Bukan nak ngutuk ke apa, tak. Tapi betul juga. Saya tak terfikir pun macam tu. Biasalah fasa nak berlatih tu kan. Mungkinlah ada dia punya dugaan dia tu. Tapi kalau yang gigi original tu, insya-Allah lah tak ada masalah ya tak. Okey. Itu aja.
Alright. Wa min zurri. So nipis pada ra yang baris bawah ni. Baik, jadi bila kita dah sabdukan pada ra ni zurri. Poliden kan ada. Betul juga ya. Pakai gam tu tuan-tuan. Beli kat farmasi dia jual. Min zurri. Zurriya. Ya bersabdu ni. Sekejap Alright, ni. Zurriya. Zurriya. Zurriyatina dapat tak? Zurriyatina. Zurriya. Berlatih ke situ. Zurriya. Zurriya. Gitu. Boleh tuan-puan? Okey. So Tina. 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 Huruf ta baris bawah bunyi T. Na ni apa dia? Kalau kita tengok ni asalnya mat asli. Okey, asalnya mat asli. Mat asli yang bertemu dengan hamzah. Jadi bila berlaku je pertemuan ni mat asli bertemu hamzah, maka datanglah satu simbol yang disebut sebagai simbol mat. Zurriyatina Kenapa berlakunya bacaan panjang di sini? Atas sebab pertemuan tu sebenarnya tuan-tuan dan puan. Bacaan panjang di sini berlaku disebabkan mat asli bertemu dengan hamzah. Itu je. Memang kaedahnya begitu. Jadi bila adanya pertemuan ni, maka didatangkan simbol mat di sini. Nampak ni simbol mat atas ni yang kita sebut ombak rindu, misai, apa semua. Apa lagi? Ombak misai. Apa lagi Ada lagi ombak misai. Pedang. Lupa pula. Selalu lancar je saya sebut benda ni. Ombak misai. Itu je lah kau ya. Mana ada lain dah. Ombak rindu lah kita selalu sebut tak? Ombak rindu bertemu dengan hamzah. Jadi itu clue dia sebenarnya. Bila kita jumpa dalam Quran, nampak je simbol misai ni bertemu dengan hamzah, confirm dibaca 4 atau 5. Tu je. Confirm dibaca 4 atau 5. Baik, itu kaedahnya lah, ciri-ciri ataupun cara kita nak kenal. Baik, sekarang ni kalau kita cerita tentang hukum, namanya mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Pertemuan mat asli ini dengan hamzah berlaku dalam 2 kalimah. Zurriyatina dalam satu perkataan, ummatan dalam satu perkataan. Maknanya huruf mat ni dalam perkataan yang pertama dan hamzah ni dalam perkataan yang kedua. So pertemuan tu berlaku begitu, maka disebut mat jaiz munfasil. Munfasil ni maksudnya terputus. Okey, munfasil ni maksudnya terputus. Boleh tuan-tuan Boleh. Ummatan muslimah. Okey. Lepas kita dah panjang ni 4 atau 5, mim ni bersabdu kan. So wajibul ghunnah, wajib dengung. Kemudian ummatan, tanwin bertemu mim. Ni pun sama konsepnya, wajib dengung juga. Cuma disebabkan berlakunya pertemuan ni pada tanwin dan mim ni, so namanya idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah. Boleh? Idgham ni maksudnya memasukkan, bi ghunnah ni dengan dengung. Idgham bi ghunnah, memasukkan dengan dengung. Boleh? Jadi macam mana bunyinya? Tam, itu je. Masuk tam. Huruf ta ni masuk dalam mim, ataupun hakikatnya tanwin tu masuk dalam mim dan dengung 2 harakat. Bi ghunnah, itu maksud dia. Ummatan muslimatan lak. Dapat tak? Muslimatan lak. Tanwin bertemu lam. Idgham bila gunnah. Memasukkan, idgham ni memasukkan bila gunnah, tanpa dengung. Muslimatan lak. Talak. Gitu.
Clear tuan-tuan puan-puan Baik. Habislah. Kita baca dulu Rabbana sampailah muslimatan lak. Boleh tuan-puan? Clear Kita baca dulu. Sedia A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1 2 mula. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummah. Tuan-puan, saya rasa macam panjang ni kalau nak berhenti ni. So kita berhenti kat sini. Zurriyatina. Sekali lagi kita baca. Panjang ni kalau nak sampai lak ni. Takut nanti biru muka tu. Kita ambil lagi sekali, berhenti kat zurriyatina. 1 2 mula. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina. Okey, bila na ni kita berhenti jadi mat asli 2 harakat. Kalau sambung baru jadi mat jaiz tadi. Okey, kalau sambung baru jadi mat jaiz. Baik, kita ambil semula wa min zurriyatina. Kita berhenti sampai lak ni. 1 2 mula. Wa min zurriyatina ummatan muslimah. Muslimatan lak. Sekali lagi. Sampai sini tuan-tuan tertinggal pula lak tu. Sian dia. Sekali lagi. 1 2 mula. Wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Okey, huruf kaf ni kalau kita berhenti nanti ada bunyi sifat hams. Lak sikit je. Cukup dengar pada telinga kita lah ya. Alright. Okey, beres-beres. Jangan panjang betul. Jangan kata ni saya pun rasa semput juga tu kalau baca banyak-banyak ni. Okey tuan-tuan, jom. Sambung lagi. Wa arina, sikit lagi. Wa arina manasikana. Waw pada atas bunyi wa, hamzah pada atas bunyi a, ri. Ni tebal ke nipis? Wah, tak payahlah tanya tak. Dah tahu dah. Huruf ra baris bawah nipis. Wa arina mana. Wa arina mana. Na mad asli mana. Na ni pun mad asli mana. Mim pada atas ma lah. Okey. Tak nak try Hamas? Apa tu? Puan Sofia, apa maksud tak nak try tu? Tanya soalan? Tak apalah dulu. Wa arina manasikana. Sikana. Ka. Na ni mat asli. Nampak ni alif mat sebelumnya baris atas. Manasikana wa tub alaina. Boleh? Wa tub alaina. Huruf ba yang mati ni apa dia? Qalqalah sughra. Dah 3 kali dah kita jumpa rasanya ni. Qalqalah kubra ni. Tadi kat mana? Satu Ibrahim ni. Satu waj ni nampak? Waj. Tu lagi satu yang ni ba ni. So ingat layan je. Wa arina manasikana wa tub alaina in. Tu kalau sambung lah. Okay, kalau kita berhenti kat sini tak apa, lagi saya explain Ni fokus pada ba ni dulu. Wa tub alaina. Kita berhenti na ni 2 harakat je Baik, ba ni dapat kan bunyi dia? Wa tub alaina. Wa tub alaina. Wa tub alaina. Qalqalah sughra. Saya typo dia, salah sebut sughra. Sorry. Okey, kecil. Sama macam atas ni. Qalqalah sughra.
Yang 3 saya masukkan tadi tu qalqalah sughra. Tersalah sebut tak? Baik, manasikana wa tub alaina. Kalau kita berhenti, itu cerita lain lah. Ni fokus ni sebab kita nak sambung ni. So bunyinya santai saja, relax. Wa tub alaina, wa tub alaina, wa tub alaina, wa tub alaina. Boleh? Wa arina manasikana wa tub alaina, wa tub alaina. Boleh? Ba yang mati ni qalqalah sughra. Baik. Huruf ain baris atas alai, lai. Lai ni apa dia? Bacaan lin. Bacaan lin. Ni bacaan lunak, nampak ni ya ni. Ya mati sebelumnya baris atas. Wa tub alaina, wa tub alaina. Dapat tak? Na kat sini kalau kita berhenti 2 harakat mad asli. Kalau kita berhenti lah. Wa tub alaina, na. Gitu. 2 harakat. Tapi andai kata kita sambung bacaan, okey. Alaina. Kalau kita sambung baru jadi panjang. Sikana wa tub alaina innaka antat. Dapat tak? Wa tub alaina innaka innaka. Boleh tuan-puan? Kalau sambung baru jadi panjang, kalau berhenti 2 harakat sahaja. Jelas Kalau sambung ni dia jadi mad jaiz munfasil. Sama macam kat sini tadilah. Okey, kita baca dulu, ambil wa arina sampai alaina. Ingat ya, na ni 2 harakat je kalau berhenti. Okey, sedia semua? 1, 2, mula. Wa arina manasikana wa tub alaina. Clear Kita teruskan sikit lagi. Kita habiskan satu baris ni lagi tuan-puan. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka, nun bersabdu, innaka, wajib dengarlah, wajibul ghunnah, huruf ka pada atas ka, anta, nun mati bertemu ta, ikhfa hakiki, sembunyikan nun ini biar lidah kita ni tergantung, anta, dan dengung itu dilakukan dengan nipis saja, ringanlah bunyi dia. Innaka antat tawwa, innaka antat tawwa, tatawwa, tatawwa, tatawwa. Ini huruf ta baris atas. Masuk terus pada ta bersabdu. Lepas kita dengung kat sini, antat tawwa, antat tawwa, antat tawwabur rahim, antat tawwa. Dapat tak bunyi dia? Wa ni mak asli, wa burra. Okey, huruf ba bertemu dengan ni alif lam syamsiah ni. Ra bersabdu. So ra ni kena tebal ke nipis? Mestilah kena tebal sebab baris atas. Tawwabur rahim, innaka antat tawwabur rahim. Dan tau ni jangan bunyi hidung. Tau, tu bukan idgham bi gunnah tuan-tuan, kena hati-hati. Tawwa biasa je. Tawwa, innaka antat
tawwabur rahim. Burrahim. Okey, yes, ada dua alif lam syamsiah kat sini. Boleh tuan-puan ya? Boleh tuan-puan ya? Burrahim. Ra ni tebal, him mad arid lisukun 2 4 6. Jelas? Kalau kita sambung ni, simbol ni, nampak tak simbol ni? Sil, maksudnya dia merujuk kepada silah. Maknanya kalau ikut nama bahasa Arabnya nama bahasa Arabnya kat sini apa nama dia wasal ula, maksudnya sambung lebih baik. Boleh berhenti, sambung lebih baik. Jadi terulang. Kalau tuan-puan banyak panjang napasnya tu, bolehlah sambung. Okey, jelas tak? Ni simbol sin ni, sin pula, sorry, sad lam ni sil, maksudnya wasal ula, sambung lebih baik. Boleh berhenti tetapi sambung lebih baik. Jadi kesimpulan dia sebenarnya boleh berhenti, boleh sambung, terpulang. Ikut pada keadaan masing-masing. Okey, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu kalau cukup nafas panjang, bacalah. Tapi tak apa, kalau kita ni pagi ni kita berhenti kat sini lah. Kita berhenti. Okey, boleh. Kita baca dulu kat sini wa arina sampai alaina sekali lagi, kemudian kita habiskan terus burrahim. Okey, clear? 1 2 mula. Wa arina manasikana wa tub alaina. Okey, berhenti, sambung lagi. Innaka antat tawwabur rahim. Okey, alhamdulillah. Selesai. Baik, ada soalan tadi. Siapa tanya tadi ya? Tuan Muhammad Zaini dah ada tanya, Ustaz, time baca kena lenggok Arab ke? Kena lenggok Arab ke? Baik, sebelum tu saya nak tanya tuan-tuan perempuan lah. Boleh nak tanya sikit. Apa yang tuan-puan faham tentang lenggok? Apa maksud lenggok tu? Boleh tak kongsikan pada saya apa maksud lenggok yang tuan-puan faham? Lenggok. Soalannya tadi, kalau nak baca Quran, kena lenggok Arab ke? So saya nak timbulkan soalan dulu. Apa yang tuan-puan faham tentang definisi lenggok tu sendiri? Boleh kongsikan di ruangan komen? Kita nak buat sharing sikit. Boleh? InsyaAllah tuan-puan, moga-moga diberikan kelancaran. InsyaAllah. Dia isunya bila seiring kita faham sepenuhnya ilmu tu, InsyaAllah bila kita baca tu boleh lancar. Cuma itulah saya kata dia kena seiring. Ada pemahaman dan kena ada praktikal. Kalau faham sahaja hukum-hukum hakam tapi tak praktikal pun sama je. Baca tetap orang kata bunyi. Dia ada lah bunyi-bunyi yang kita boleh detect. Bunyi yang macam tak tentu sikit kan gitu. Okay, boleh? Lenggok. Sebab soalan yang tadi pasal lenggok kan? Nada. Lenggok Mak Minah. Gaya. Lahjah. Lenggok macam itik pulang petang. Mak ai. Macam-macam jawapannya tu ya. Nada kot. Lahjah Arab. Nada sultan. Lenggok ke lahjah? Lenggok. Okey, baik. So kalau terima kasih sahabat-sahabat, saja je saya buka pertanyaan ni.
supaya nak tuan-puan fokus apa yang kita nak bincang ni. Berbalik kepada soalan sahabat kita tadi, Tuan Zaini ya. Baik, saya pun tidaklah mahir sangat benda ni. Cuma bila kita faham tentang lenggok ni adalah lebih kepada itulah bunyi tu. Lenggok bacaan tu menyerupai yang bagaimana? Macam tu lah. Jadi ianya terbuka lah dalam satu kisah yang berkaitan dengan ilmu seni taranum dan sebagainya. Itu lenggok. Kalau itulah yang saya faham, lenggok. Kalau lahjah ni, okey kan dia ada lahjah. Lahjah ni berpandukan huruf yang kita sebutan itu, dan ianya tak lain tak bukan berbalik kepada sifat dan makhraj huruf. Sebab bila kata lahjah Arab, ianya menjurus ke arah huruf-huruf hijaiyah, dan bacaan Al-Quran ini memang sememangnya daripada huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab. Jadi bila kita kata nak kuasai lahjah tu tadi, maka dalam kurungan tu apa dia? Kena kuasai makhraj was sifat. Kena kuasai makhraj dengan sifat. Itu je kunci dia. Itu kalau kita cerita tentang lahjah, nak dapatkan bunyi Arab tu kononnya. Sebab orang Arab sendiri kalau tak belajar tentang makhraj dan sifat pun baca Quran pelik juga bunyi dia. Jadi kita tak boleh anggap contohlah orang Arab yang memang kita kata lahir sebagai orang Arab. Lahir di tanah Arab, hidup sebagai orang Arab. Orang Arab lah cerita dia. Orang Mekah ke Madinah ke Mesir ke. Memang dia orang Arab. Tapi andai kata dia orang tak belajar tentang sifat dan makhraj huruf ni pun sama juga. Dia orang tak akan dapat menghasilkan bunyi yang baik. Cuma pada kita ni mentaliti kan, kita kan, persepsi kita, orang Arab mestilah boleh baca Quran dengan baik. Tidak tuan-puan. Tidak. Ini dijelaskan oleh siapa? Saya punya, waktu saya belajar dulu time saya study dulu. Bukan semua orang Arab boleh baca Quran. Boleh faham ni? Bukan semua orang Arab boleh baca Quran. Walaupun hakikatnya bahasa yang mereka gunakan tu ialah daripada huruf-huruf Arab itu sendiri. Boleh faham tak maksud saya? Okey? Sama lah macam kita. Kita orang Melayu. Okey? Kita orang Melayu yang terkenal dengan puisi-puisi, syair. Tapi kalau kita tak belajar benda tu, lenggok-lenggok syair, cara kita nak berpuitis tu, nak antonansi dan sebagainya. Nampak tak? Semuanya dengan ilmu juga. Kalau benda tu tak ada, boleh tak kita buat? Tiba-tiba saya petik, okey, seorang tolong buat syair jap. Tak menggeletar kita. Tiba-tiba orang bertikai, takkan kamu tak boleh buat? Kamu kan orang Melayu. Nampak tak? So macam itulah Al-Quran. Nampak tak? Jadi bila kita cerita tentang lenggok, sebenarnya lenggok ni lebih kepada irama lah. Lenggok ni lebih kepada irama bacaan kita, kan? Yang kepada 7 lagu yang yang kita sedia maklum lah. Dan itu adalah sebenarnya dari sudut dia seni lah, seni. Untuk kita rasa kesyahduan dalam membaca tu, kita rasa menghayati, kita nak menjiwai, itu sebenarnya. Jadi apa-apa pun berbalik kepada bakat seseorang itu. Boleh belajar. Ada orang ni dia cerita bakat lah, dia tentang bakat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada setiap orang tu. Mungkin dia cepat, kan, dengar macam tu boleh tangkap dah bunyi, kan. Kalau tak baca sedap pun, macam saya pernah sebut sebelum ni, kalau orang tak ada asas, tak ada apa, bukan asas, apa ketum tadi istilah dia, kalau tak ada bakat, kalaulah seseorang itu dilahirkan tanpa bakat, contoh bakat ni lah bertaranum, melenggokkan, menggayakan bacaan, adakah dia tak boleh baca Quran dengan baik? Tidak juga. Selagi mana dia kuasai tajwid dengan sifat huruf tadi ataupun makhraj keseluruhannya lah, bacaan dia tetap akan jadi sedap. Percayalah. Okey? Boleh? Clear ke? Clear ke tak clear? Yang bertanya tadi. Jadi benda ni kena belajar lah. Dia kena lebih lah. Kita kena usaha sikit kepada mereka yang minat untuk ceburi dalam bidang taranum ke ataupun apa-apa kan.
Taranum ni luas tuan-puan. Lagu-lagu Melayu kita tu, lagu-lagu Datuk Siti tu banyak yang berunsur taranum sebenarnya. Kan? Cuma kita lah tahu tak tahu je tu. Saya pun kadang tahu bila orang share, bila orang tunjuk contoh macam lah. Ada irama-irama dia tu. Macam tu lah. Okey. So kalau kita cerita tentang lahjah tadi, lahjah kata nak dapatkan lahjah Arab tu ianya berbalik pada makhraj sifat huruf tu je. Boleh Yes. Kalau kita tengok daripada qari-qari banyak, semua negara ada. Orang Arab tak ada pun kita kata orang Arab Johan, kan? Yang negara lain juga menang. Sebab apa? Nampak dia pergi kepada perincian tu tadi. Adalah dia punya kriteria yang menarik minat juri sampai dia boleh jadi Johan tu. Sehingga kan orang Arab sendiri pun boleh kalah. Contoh, nampak? Kita boleh nampak benda tu. Okey. Clear Alright. Jangan pergi bantai lagu dandut udahlah. Okey, pergi pada pandai buat masuk lagu dandut. Itu tak maulah Okey, siapa yang tanya ni? Soalan baris pertama, he boleh jadi mat tamkin tak? Mana? Wa idh yarfa'u Ibrahim. Tidak, itu mat asli tu. Tu ya mat sebelumnya baris bawah. Siapa yang tanya ni? Puan Zura Asmui. He tu boleh jadi mat tamkin tak? Tidak. Okey, mat tamkin ni sebenarnya penamaan saja. Mat tamkin ni pun asalnya mat asli. Kalau kita belajar dalam sikit. Alright. Ada kepala ya tu bukan menunjukkan mat tamkin tuan-puan, jangan salah faham. Pada maksilah pun ada ya tu juga. Kan? Pada maksilah qasirah, maksilah tawilah pun ada kepala ya tu. Jadi kita kena faham mat tamkin ini berlaku ketika mana huruf ya yang bersabdu baris bawah bertemu dengan ya mad. Ya bersabdu baris bawah bertemu dengan ya mad. Dan sebenarnya itu adalah mat tamkin. Mat tamkin. Cuma penamaan itu berlaku disebabkan ianya mengaitkan perbahasan dengan qiraat yang lain. Jadi untuk kita, bacaan qiraat kita sama je. Contoh hawariyin, ummiyi, tu mat tamkin. Hawariyi, riyi, huruf ra, riyi, ya bersabdu baris bawah bertemu dengan ya mat. Jadi yang maksud tamkin ini ialah menetapkan. Kita nak menetapkan bunyi mat tu tanpa sebarang perubahan. Ummiyina yi. Itu kata tamkin tu menetapkan bunyi yi tu dengan kadar 2 harakat. Kenapa dia bagi nama tamkin? Sebab pada qiraat lain bila jumpa perkataan yang seumpama ini dia akan berubah bacaannya. Contoh macam kalau kita baca ummi yi, kalau mereka ada dalam qiraat Nafi'. Okey, ummiina contoh. Saya cerita ni pun mungkin ada yang pening kot rasanya tu. Kan sebab dah lah tak ada tulisan depan ni. So saya explain macam ni je. Cuma point dia, jawapan tadi he ni dia mat asli sahaja. Ibrahim mat asli. Jangan risau. InsyaAllah kalau viewer setakat macam ni, InsyaAllah saya boleh jawab lagi. Tapi kalau banyak benda orang tengok banyak soalannya, mungkin ada lah yang terlepas pandang tu, ya tak? Okey. Okey, clear semua? Mat tamkin ni pun sebenarnya banyak jenis lagi. Dia bukannya fokus pada ya bersabdu pada bawah tu je. Kalau ikutkan kita belajar lagi, ada lagi tu. Okey. Allahu a'lam. Okey, clear sahabat-sahabat semua? Selalu mengaji keluar lagu sendiri je ustaz. Nak ikut taranum ke laut perginya. Tak apalah. Dalam tak, jauh tak? Laut mana tu pergi? Awal-awal ni biasalah. Benda ni kena belajar.
Kena dengar selalu. Tuan-puan pasang lah tape. Mana ada orang dengar tape je tak? Pakai phone je sekarang. Buka YouTube tu. Tekan. Nak lagu apa? Alright? Okay. Itu je lah. Jadi insyaAllah itu saja untuk pagi ini rasanya. Okey, saya clearkan balik kesimpulan tadi. Untuk mat tamkin tadi sebenarnya adalah mat asli juga. Tu je. Itu adalah penamaan yang orang kata dia tak ada pun dalam kitab-kitab asal, tak ada pun cerita mat tamkin ni. Okey, insyaAllah Laut Cina Selatan. Kalau bab melawak tu ada je ideanya. Okey, jadi insyaAllah kita tangguhkan pertemuan kita pagi ini. Jadi tuan-puan jangan keluar lagi, jom kita baca dulu sebagai penutup untuk pagi ini insyaAllah. Okey, untuk penutup pada pagi ini. Apa minta lagu pula tu? Lagu Sakinah. Oh. Ingatkan lagu bacaan Quran ni. Mana ada selalu dengar lagu Hijaz Dahwan kan, lagu Sakinah. Okey tuan-tuan, insyaAllah ada soalan minda ke? Bacaan Syu'bah, bolehkah kita amalkan bacaan setiap hari? Contohnya Tuan Eddie Alinor. Dia sebabnya bila kita cerita berkaitan dengan tariq ataupun qiraat yang kita amalkan, dan macam saya sendiri, saya bukanlah orang yang mendalami semua bacaan qiraat. Cuma saya memang fokus pada qiraat Hafs Asim dalam tariq Asy-Syatibi sahaja. Jadi memang itulah yang kita amalkan secara umumnya di Malaysia ni. Jadi andai kata nak baca pada tariq-tariq yang lain pun boleh, tapi berdasarkan ilmu yang kita ada tu lah. Maknanya kalau kita memilih sesuatu tariq tu, maksudnya aliran yang kita pilih tu, kita nak baca begitu boleh, tak ada masalah, tapi biar orang kata keseluruhan bacaan kita mengikut aliran tersebut. Itu je syarat. Itu yang saya faham selama ni lah. Maksudnya bila dia tak boleh bercampur aduk. Bila kita baca Quran ni, dia tak boleh bercampur aduk dia punya aliran tu, ataupun kita sebut apa, qiraat ni tadi. Dia makruh. Dia tak haram. Okey, dia makruh, tapi dia punya makruh tu disebut sebagai makruh tahrimi. Maksudnya makruh yang boleh pergi kepada haram. Sebab faktornya banyak lah. Takut timbulnya fitnah. Bila orang dengar macam kenapa bertukar-tukar bunyi dia ni, nampak tak? Itu makruh. Okey, andai kata kita ada ilmu tentang sesuatu bacaan qiraat itu, macam tuan-puan kalau tanya saya memang fokus pada qiraat Hafs Asim untuk riwayat untuk aliran Asy-Syatibi. Jadi saya akan pegang untuk bacaan itu sahaja. Melainkan kalau saya memang belajar 100% untuk aliran yang lain, maka saya boleh amalkan, tak ada masalah. Tapi dengan syarat saya pelajari semua keseluruhan dia punya orang kata apa, dari segi cara bacaan itu. Maksudnya yang mana yang berubah-ubah tu. Maksudnya kalau kat sini tukar, kat sini pun kena tukar, semua tukar. Bukan certain tempat je, satu tempat sahaja. Boleh ke? Wallahu ta'ala a'lam. Okey, saya rasa itu saja. Mungkin ada yang tak kurang jelas dengan penerangan saya yang last ni. Mungkin agak pening sikit. Itu saya menjawab soalan tuan tadilah. Okey, wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan lagi? Masya-Allah. Ustaz, baca dengan lagu kita sendiri boleh ke? Jawapannya tak boleh. Tak boleh. Macam kita ni, kita hanya duduk dalam 7 lagu yang masyhur. Lagu yang masyhur.
Contohnya lagu Nahwan tadi kan, biasa kita dengar lah, yang kita dengar para imam baca Nahwan, Jiharkah, Ras, Sikah, Hijaz, Bayati, apa lagi yang saya tak sebut? Jiharkah. Ada satu saya terlupa sebut, apa ke tadi entah. Ras, Nahwan, tapi 7 tu lah. Okey. Jadi, tapi kalau kita tengok negara-negara lain macam di belah China, okey, baru-baru ni ada orang timbulkan, dia hantar satu link video, orang Cina lah, dalam Chinese yang convert Muslim. So bila dia orang baca ni, ada bunyi-bunyi Cina tu. Kalau ikutkan memang tak boleh. Tapi bila kita dapatkan penjelasan daripada orang yang siqah dalam bidang Quran ni, guru saya lah, saya tanya, dan kami lah berbincang, bila sembang-sembang balik, benda tu dibenarkan sebab dia orang dah tak boleh ubah dah. Itu je kemampuan mereka. So tak apalah. Tapi bila kita pergi pada lagu-lagu yang berunsur pop dan sebagainya, kan, wa idh yarfa'u Ibrahim, contoh kan, itu tak, itu bukan pop lah kan, contoh macam tu, ada unsur-unsur R&B contohnya. Jadi benda tu memang ditentang lah. Kita mereka-reka sehingga membuatkan bacaan tu jadi yang tidak sepatutnya. Wallahu alam. Saya nak cerita lebih pun, saya bukanlah orang arif sangat dalam bidang taranum ni, tidak. Saya pun celup-celup juga. Gitu-gitu aja Ya tak? Wallahu alam, mungkin dah menjawab sedikit membantu sedikit untuk yang bertanya. Wallahu alam, jom. Dah banyak kali jom ni. Moh kita tutup. Kita baca sama-sama tuan-puan Okey, sedia? Kita mula insya-Allah. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tuan-tuan, kita baca sekali lagi. Kali ini kita baca tempo laju sikit. Okey, laju sikit. Sedia? 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
التواب الرحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, selesailah bacaan ataupun pengajian kita pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan menjadi manfaat buat tuan-puan. InsyaAllah mungkin ada sebahagian jawapan yang saya jawab tu tidak memuaskan hati tuan-puan dan sebagainya, so saya mohon maaf untuk itu. Dan insyaAllah pada petang ni jangan lupa, risau terlupa pula, petang ni tuan-puan jam 3 petang Back to Basic bersama Ustaz Muslim, insyaAllah. Jangan lupa ya, petang ni pukul 3 slot Back to Basic. Sahabat-sahabat yang nak refresh balik, nak belajar tentang asas-asas sebutan huruf kan, kelas tu santai je, petang ni tuan-puan. Tempat yang sama, platform yang sama, melalui page Easy Ngaji juga, pada jam 3 petang hari Khamis pukul 3 nak. Jadi diharapkan tuan-puan dapat bersama petang ini, insyaAllah, untuk sama-sama kita mengimbas kembali kenangan kita belajar huruf-huruf hijaiyah dulu-dulu tu kan. Kita nak, orang kata apa, nak tengok balik kan, kita nak perbetulkan semula apa yang perlu kita perbaiki. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah saya mohon maaf andai ada kekurangan pada pagi ini. Kita jumpa esok hari Jumaat untuk sharing tajwid kita untuk minggu inilah, yang terakhir esok Dan itu saja daripada saya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tangguhkan dahulu dengan bacaan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi esok petang ni. Jangan lupa ingat lock masa siap-siap, takut nanti tertidur lupa pula nak bangun. Okey, insyaAllah. Dan yang join seminar, insyaAllah kita jumpa pada Sabtu ini. Pastikan semua dalam keadaan yang bersedia lah. InsyaAllah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta